Warga asing lubuk emas penguatkuasa. SPRM sedia siasat jika berlaku elemen rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abrina, imbasan rangkuman berita menarik berkaitan SPRM sepanjang minggu lalu. Kebanjiran pendatang asing tanpa izin, parti, pekerja dan pelajar asing di negara ini dilihat sebagai peluang besar kepada segelintir penguatkuasa yang tidak berintegriti untuk mengaut rasuah di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahya berkata, tidak kira sama ada mereka ini mempunyai permit kerja, visa pelajar, apatah lagi kosong tanpa permit dan berstatus parti, kumpulan ini sering menjadi sasaran penguatkuasa. Tegas beliau, isu kebanjiran pendatang asing di negara ini tidak boleh dilihat sebagai perkara remeh. Kesannya amat buruk kerana ia melibatkan masalah sosial, jenayah, kesihatan dan keselamatan negara. Sementara itu, SPRM telah menahan 9 individu termasuk 5 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia bagi membantu siasatan berhubung sindiket menyeludup keluar parti melalui lapangan terbang. 5 pegawai imigresen yang bertugas di lapangan terbang Tawau serta 4 lagi individu disyaki ejen menerima wang suapan berjumlah antara RM100 hingga RM3,000 bagi setiap parti daripada ejen sebagai dorongan untuk melepaskan mereka yang menggunakan kad pengenalan orang lain daripada pemeriksaan. SPRM bersedia menjalankan siasatan ke atas mana-mana pihak termasuk parti politik asalkan aduan yang diterima menunjukkan berlakunya elemen rasuah dan salah guna kuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Seri Azam Baki, secara prinsipnya pihak SPRM perlu memastikan wujud elemen rasuah sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Beliau menjelaskan pihaknya juga sentiasa menunggu aduan dan maklumat sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Susulan Op Tropicana dijalankan SPRM yang lalu, seorang lelaki kurang upaya warga United Kingdom, Andrew Mark Peters dan rakannya Darren Anthony McNicholas yang merupakan dalang sindiket berkenaan dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam. Mahkamah juga memerintahkan agar Andrew Mark didenda RM180,000 manakala Darren dikenakan denda RM140,000. Sementara itu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 6 pertuduhan, iaitu 4 pertuduhan kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah bernilai RM232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur memerintahkan seorang ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy ditahan reman selama 3 hari bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan berkaitan program Jana Ekonomi Pemekasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa, Jana Wibawa. Ahli perniagaan itu sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Dalam perkembangan yang sama, SPRM menahan bekas timbalan pendaftar mahkamah kerana disyaki bersubahat meminta wang suapan berjumlah kira-kira RM2 juta bagi membantu menyelesaikan kes siasatan SPRM terhadap ahli perniagaan yang dituduh berkaitan projek Jana Wibawa. Suspek dipercayai meminta suapan sebagai balasan antaranya untuk meminta pihak SPRM menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan menukar pertuduhan rasuah kepada pertuduhan alternatif. Di Putrajaya, 3 lelaki ditahan reman SPRM selama 3 hari bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai RM596 juta membabitkan pelaksanaan projek berkaitan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. SPRM telah menahan reman 6 individu selepas disyaki mengemukakan tuntutan bayaran palsu bernilai lebih RM2.5 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kemudahan sekolah di Selangor. Kesemua suspek dipercayai mengemukakan tuntutan palsu membabitkan kerja-kerja penyelenggaraan sekolah yang tidak dilaksanakan sepenuhnya serta tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Berita pencegahan, seramai 59 kadet penolong penguasa grade P29 telah menamatkan latihan pada Majlis Perbarisan Tamat Latihan Khusus Asas Pegawai SPRM Siri 26 bilangan 1 tahun 2022 di Kompleks SPRM Negeri Johor. Khusus ini merupakan perintis kepada program akreditasi khusus asas yang menyaksikan kolaborasi antara SPRM dan Nottingham Trent University United Kingdom dengan menjalani latihan khusus asas dan pengajian profesional Diploma in International Law Enforcement Anti-Corruption Studies Level 5. Dalam pada itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Seri Azam Baki merasmikan gelanggang arena futsal MACC Johor di Kompleks SPRM Johor. Pada majlis perasmian tersebut, beliau berkata, SPRM merancang untuk menyediakan beberapa kemudahan baru
pada masa depan bagi menggalakkan warga SPRM mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian rangkuman Make News kali ini. Berita penuh sila layari portal www.sprm.gov.my.